Ini kita akan belajar bab yang kedua, iaitu garisan, sudut dan bulatan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar 4ST. Okay, hari ini saya nak tunjukkan, hari ini kita akan belajar bab yang kedua, iaitu garisan, sudut dan bulatan. Okey, kalau kita tengok kat sini, garisan. Okey, garisan awak ada beberapa jenis garisan kat sini, iaitu garisan serenjang. Garisan serenjang adalah dua garisan yang bersilang di satu titik. Okey, so hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat garis serenjang. Okey, ada garis serenjang yang kita buat dekat atas titik. Ada garis serenjang yang kita nak buat di atas titik, di atas garisan ada satu titik, kemudian dekat garisan tu di luar daripada garisan. Okey. Sebelum tu saya akan tunjukkan lah. Okey, yang pertama awak kena siap dulu kertas awak. Okey, lepas awak dah siap kertas awak, awak kena setting betul-betul kertas awak. Okey, ini setting betul-betul kertas awak macam ni. Okey. Okey, dah setting betul-betul. Okey, pastikan dalam kertas awak tu berada lurus lah macam tu. Okey, lurus, tegak macam tu. Okey. Okey. Dah okey semua. Okey, lepas tu awak akan check dulu sama ada lurus tak dengan pembaris. Okey, bila dia lurus, okey, dah tak ada masalah. Okey, kemudian Okey, sekarang kita dah start nak buat garisan serenjang. Garisan serenjang tu garisan yang berukuran 90 darjah lah. Okey, dengan kaedah geometri. Okey, yang kita nak buat garis serenjang dekat sini, dekat P ni. P ni dekat atas garisan lah. Menyentuh di garisan AB. Okey, yang pertama awak buka jangka lukis awak, letak dekat P hujung ni. Okey, buka ni. Buat lengkungan macam ni. Okey, dah. Lepas dah buka lengkung, pergi dekat titik lengkungan yang awak buat tadi. Okey, buka. Okey, buka lebih daripada separuh. Okey, lepas tu buat satu lengkung. Lepas tu dari sini lagi buat satu lengkung dengan jarak yang sama yang awak tak tukar tadi. Okey. So kalau awak tak boleh, nanti awak cuba ulang lagi sekali video ni. Okey, lepas tu awak dah nampak ni. Okey, titik yang bersilang ni adalah dia akan tepat berada dekat sini. Nampak? So untuk ini awak kena terangkan. Okey, lepas awak dah terangkan, okey, awak buat ni. Ni adalah 90 darjah. Okey, tepat 90 darjah. Mesti 90 darjah. Awak kena ukur lah kat protektor. Betul tak 90 darjah? Okey, itu adalah pembinaan garis serenjang yang pertama. Okey, garis serenjang yang pertama lah. Okey, yang kedua pula. Okey, ni langkah dia. Okey, yang kedua ini. Kita tengok. Garis serenjang ni adalah garis serenjang yang melalui titik di luar garisan. Okey, di luar garisan. Okey, kita tengok pada soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. Okey, yang pertama, buka jangka lukis awak. Okey, pergi dekat titik P. Buka jangka lukis awak sampai dia lebih daripada garisan ni, lebih daripada garisan ni, sampai dia tak kisahlah berapa ukuran pun. Okey, jangan kecil sangat. Kalau kecil sangat dia tak bersilang. Asalkan garisan tu, okey, dia bersilang dengan garisan AB ni. Okey, buat satu lengkung 1, buat satu lengkung 2. Macam tu. Okey. Okey, kemudian dengan jarak yang sama, okey, pergi dekat lengkungan yang tadi awak buat. Okey, dia akan kacau sikit dekat sebelah bawah ni. Boleh tak? Kejap saya betulkan. Okey, ni satu sikit. Satu lagi kat sini.
Macam tu. Pak, dia akan kacau sikit soalan yang bawah sebab saya punya lengkungan tadi saya buka besar. Kalau awak besar lagi dia kacau. Tak apa, abaikan je. Yang kita nak adalah yang inilah. Nampak? Yang kita nak adalah yang ini. Nampak? Garis serenjang ni garis serenjang ni melalui titik P kat sebelah atas. So awak kena buat apa? Awak kena labelkan lah. Macam tu. Okey. Yang seterusnya. Yang seterusnya kita nak buat garis garis selari. Okey, garis selari dengan AB dengan jarak. Okey, garis selari yang ini. Okey, sekejap ni kita nak buat garis selari. Okey, so bila kita nak buat garis selari, okey. Sekejap So kita nak buat garis selari lah. Kita nak buat garis selari yang ini cara dia. Okey, yang cara dia adalah kita tengok. Okey, ni awak punya lukisan. Okey, cara dia senang saja. Okey. Sama ada awak bina garis renjang atau boleh pakai pembaris lah. Okey, tapi saya nak bina garis renjang kat sini. Dekat ujung ni saya nak bina garis renjang. Okey, ni. Okey. Buka satu ukuran, tak kisah berapa-berapa, jangan terlalu besar, jangan terlampau kecil. Saya buat kat sini lah biar awak nampak Okey, lepas tu buat satu lengkung. Okey, lengkung macam ni. Okey, kemudian buat lagi satu lengkung kat sini. Nampak? Dengan jarak yang sama tau. Okey, jangan jangka lukis awak ni mesti ketat lah. Satu lagi sini. Okey, lepas tu jarak yang sama juga. Okey, tandakan kat sini satu, tandakan kat sini satu. So awak akan dapat satu garis renjang yang berada dekat hujung garisan. Nampak ni? Ni awak punya garis renjang. Buat dulu garis renjang. Okey, okey. Okey, satu lagi dekat sini. Yang ini awak buat garis renjang tanpa pembinaan. Okey, pakai pembaris saja. Sebab ini boleh buat set square awak ni boleh buat garis renjang. Yang ini dengan pembinaan. Okey, tapi tadi dia kata dia nak buat garis selari kan? Okey, garis selari dengan jarak AB. Jarak dia adalah 55 mm. So, awak buka jangka lukis awak, ukur ukur 50 mm. Okey. Okey, ukur kat sini saya ukur 55 mm. Okey, dah dapat 55 mm kat sini. Saya buat lengkungan satu kat sini, satu kat sini. Macam tu. So ini adalah 55 mm. Okey, lepas tu awak ambil, awak garis. Ni awak garis. Terangkan. Ni garisan objek. Ni garisan binaan. Okey. Okey. Kemudian kita tengok yang berikutnya adalah kita nak bina garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, ini adalah pembinaan pembahagi dua sama serenjang. Okey, ni pada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, ini yang pertama. Okey, yang pertama, buka jangka lukis awak lebih daripada separuh. Nampak? Okey, buka lebih daripada separuh. Tekan hujung ni pegang hujung dekat atas tau. Jangan pegang sini. Nanti awak punya ukuran jadi lari pula. Okey, jadi ralat. Okey, yang pertama dekat ujung yang tajam ni letak dekat B. Okey, buat satu lengkungan. Satu, dua. Okey, satu lagi dekat A. Sini pula. Satu. Okey, tandakan cepat-cepat sebab ada garisan yang sebelum ni kan. Ada lengkungan ni. Satu. Okey, kemudian dua. Dekat bawah sini. Dia terkena dekat bawah sini. Okey. Tadi tu saya dekat sini ni. Jangan tersilap pula. Ni. Ni. Okey, sekarang daripada sini bahagikan. Nampak dia akan membahagikan sama sama. Okey. So ni nama dia garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, so dia dah bahagi dua, lepas tu dia serenjang lagi. Nampak? Ukuran dia pun sama. Okey, ukuran dia sama. Sama ukuran. Ni
dengan ini sama ukuran. Okey, itu nama dia pembahagi 2. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah kita nak membahagikan garisan AB kepada beberapa bahagian lah. Okey, dalam sini dia tulis, kat sini dia kata 5 bahagian. So, kita nak bahagikan kepada 5 bahagian yang sama besar. Biasanya kalau kita bahagikan garisan tu, katakanlah garisan tu 10 mm. Kalau kita nak bahagikan kepada 5 bahagian, kita mungkin ukur 2 mm, 2 mm macam tu. Tapi kalau dia 10 cm mungkin dalam 2 cm macam tu kan. Okey, tapi kali ini kita nak ukur tanpa menggunakan pembaris dan menggunakan kaedah yang tertentu lah. Okey, yang pertama, okey, dia berada pada soalan yang ke-7. Okey, sekarang ni kita nak bahagikan kepada sekejap bukan, soalan yang ke-5, minta maaf. Okey, soalan yang ke-5. Okey, ni soalan yang ke-5. Okey, bahagikan kepada 3 bahagian. Kalau 2 bahagian tu kita guna pembahagi sama serenjang lah kan. Okey, ini 3 bahagian. Okey, yang pertama, okey, daripada A ni awak buat satu garisan yang bersudut. Sudut tak kisah berapa pun. Buat garisan condong lah. Aku condong Okey, dengan garisan condong ni, buka jangka lukis awak ikut ukuran suka hati awak lah, nak berapa pun. Tapi tak payah ada ukuran lah, agak-agak saja. Okey, lepas tu awak dah buka ni, pastikan jangan bergerak dengan jarak yang sama. Okey, dengan jarak yang sama, awak pergi dekat A, awak gerak 1, okey, gerak lagi 2, gerak lagi 3. So 1, 2 dan 3. Macam tu. Okey, 3 bahagian. Okey, ingat, bahagian yang paling last ni, bahagian nombor 3 ni, awak pergi dekat B. Okey, pergi dekat B, garis. Macam tu. Okey, tapi kaedah ni kita mesti guna 2 pembaris. Okey, mesti guna 2 pembaris. So, okey, sekarang kita nampak awak gerakkan ni pembaris yang kedua. Okey, daripada sini, okey, kita gerakkan. Gerakkan sini. Okey, dengan condong yang sama kita gerakkan. Okey, kita dapat pembagi yang kedua. Okey, lepas tu kita gerakkan lagi, kita dapat yang yang pertama lah. Dapat ni. 1, 2, 3. So, kita akan bahagikan dengan sama rata tanpa menggunakan kiraan daripada pembaris lah. So, lebih kurang sama. Sama. Okey. Sama kat sini. Lebih kurang sama lah. Macam ni. Sama. Ukuran dia. Okey, sama. Okey. Saya punya ukuran alih sikit. Nampak lebih kurang sama dan seterusnya. Okey. Okey, kemudian ini kalau kita nak bahagikan kepada 3 bahagian. So, kalau kita nak bahagikan kepada 5 bahagian pula. Okey, pada soalan yang ke-6. Okey, ni soalan yang ke-6. Kejap ni soalan yang ke-6. Okey, kita nak bahagikan kepada 5 bahagian. Okey, so sama juga. Okey, yang pertama ambil dekat A ni. Okey, buat satu garisan condong. Okey, tapi tadi jangan besar sangat, kecil sikit lah. Kecil sikit awak punya jangka lukis tu, tak boleh besar sangat sebab dah 5 bahagian kan. Okey, so buat macam ni. Okey, 5 bahagian. Okey, bahagian pertama 1. Okey, lepas tu 2, 3, 4 dan 5. Okey, ini 5 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, so macam biasa kita guna 2 pembaris. Okey, kita guna 2 pembaris. Kita gerakkan. Okey, kita gerakkan. Okey, hujung yang kelima ni pergi dekat B. Pergi dekat B Pergi dekat B. Sini, pergi dekat B. Lepas tu gerakkan. So, awak akan dapat 5 bahagian yang sama rata. Okey, 5 bahagian yang sama rata macam ni. Okey, so sama rata lah. Itu awak kena bahagi kepada 5 bahagian. Okey, yang seterusnya kita nak bahagikan ikut nisbah dia. Macam ni, kita nak bahagikan ikut nisbah tertentu. Sorry.
Okay, ikut nisbah tertentu, iaitu ni lah. Kalau dalam soalan ni 2 nisbah 3. So, ini cara dia lah. Kita yang pertama kalau awak tengok, kita tambahkan semua nisbah dia 2 nisbah 3 kan. Kita tambahkan jadi 5 bahagian. So, dengan kaedah yang sama, nanti kita akan dapat macam ni. So, kita tak payah garis semua bahagian. Kita garis bahagian yang kita nak saja. Okey, dia berada pada soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, kita nak bahagikan ikut nisbah tertentu. Okey, yang pertama sama juga kita buat garisan bersudut. Okey. Okey, buat pembahagi 5 bahagian bersempena 2 tambah 3 sama dengan 5. So, buat 5 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Yang menggunakan 2 pembaris Okey, kemudian 5 pergi B. Lepas tu 3 bahagian kan? 1, 2, 3. Okey, ni 3 bahagian. Okey. Sorry. 1, 2, 3. Okey, ni bahagian yang ketiga. So, okay, kita tengok. Ini 2 bahagian. Ini 3 bahagian. Okey. 3 bahagian. Kita tengok soalan nombor 8. Okey, bagaimana pula kalau bahagi dia tu banyak? Okey, pembahagian dia tu banyak macam ni. Nampak Soalan yang ke-8. Okey, maksudnya awak kena tambahlah. 2 tambah 4 tambah lagi 3. Okey, so kita akan dapat 9. So awak kena buat 9 bahagian. Okey, 9 bahagian awak kena buat. Okey, buat 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey, masih lagi guna pembaris, 2 pembaris. Okey. Yang ke-9 dulu kita pergi dekat B. Kemudian kita nak 3 kan? Okey, so 1, 2, 3. Okey, selarikan. Kaedah selari. 1, 2, 3. Sini. Okey, lepas tu 4. 1, 2, 3, 4. Kat sini pula. Okey, ni kat sini pula 4. Okey, ini adalah okey, so 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3. Okey. Ini dibahagi kepada 2, ini dibagi kepada 4 dan ini dibagi kepada 3. So dapatlah 3 bahagian.